Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung dalam siri pengajian hadis mengenai dengan hukum hakam, iaitu kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-37 pada hari ini insya-Allah kita akan lihat. Kita lihat yang pertama, masih dalam bab wuduk. Hadis yang ke-37, hadis mengenai dengan menyelati janggut ketika berwuduk. An Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu', akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi SAW selalu menyelati janggutnya ketika berwuduk. Hadis yang ditakhrijkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dan telah mensahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Perkara yang pertama, kita boleh ambil hukum daripada hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Hadis menunjukkan pensyariatan menyelati janggut ketika berwuduk, selat janggut ketika berwuduk. Perkara yang kedua, disunatkan orang yang berwuduk menyelati janggutnya ketika membasuh muka. Ketika dia basuh muka, orang yang berwuduk tu, rukun yang kedua lah, niat, kemudian basuh muka. Ketika basuh muka tu, dia disunatkan selati janggut dia. Sekiranya janggutnya tu nipis, basuhlah di bawah janggut tersebut sampailah kena bahagian kulit. Sekiranya janggut tadi tebal, cukup sekadar kita kenakan air, selat di bawahnya. Maksud tebal dan juga nipis. Tebal ni maknanya bulu ataupun janggut yang menutupi kulit janggut. Sekiranya dilihat, kalau orang lihat depan kita janggut panjang, orang tak nampak kulit yang ada pada janggut tu, yang tumbuh janggut dia, sebab dia tebal sangat. Itulah dipanggil sebagai al-lihyatul kathifah, iaitu janggut yang tebal. Bukan janggut panjang, janggut tebal. Itu diambil ukuran. Wajib membasuh zahirnya, tetapi tidak wajib membasuh batin sampai ke kulit. Walal basyarah tahtahu, tak juga janggut itu tak wajib. Bahagian zahir ni yang nampak ni wajiblah basuh, tetapi tidak wajib sampai ke dalam, sampai ke kulit tak wajib. Dia hanya cukup memasukkan saja, disunatkan dia memasukkan memasukkan jari jemari di bawah janggut sebagai selat, itu sudah cukup. Hadis 37 daripada Utsman ibn Affan ini. Utsman ibn Affan al-Umawi al-Qurashi, berbangsa Quraisy, salah seorang daripada khulafa' ar-rasyidin, khulafa' yang ketiga, dan dia juga ahadul asyarah al-mubasyarah, salah seorang di kalangan 10 orang yang Nabi memberi jaminan dia confirm akan masuk syurga. Dia orang yang aslama fi awalil Islam, telah memeluki agama Islam pada awal Islam. Dia telah berhijrah ke Habasyah, 2 kali berhijrah. Hijrah yang pertama dan juga hijrah yang kedua.
dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi, Uthman ibn Affan, iaitu yang pertama Ruqayyah, yang kemudian selepas kewafatan Ruqayyah dia berkahwin dengan Ummu Kulsum radhiyallahu taala anhunna. Dibunuh Sayyidina Osman pada hari Jumaat tanggal 18 Zulhijjah pada tahun yang ke-53 Hijrah. Dikebumikan Ibnu Affan di Baqi', dan umurnya pada ketika itu adalah 82 tahun. Hadis Osman ini dalam kitab Subulus Salam menyatakan pensyariatan menyelati janggut. Adapun wajib menyelati janggut ataupun tidak, ulama berbeza pandangan. Dalil ni yang bagi kita menyelati janggut tu ada, cuma wajib ke tidak, ulama berbeza pandangan padanya. Di sisi mazhab Al-Hadawiyah, wajib seperti sebelum tumbuhnya bulu ataupun janggut. Sebelum tumbuh janggut wajib, begitu juga selepas tumbuh janggut juga wajib. Cuma datang perintah ni, datang hadis-hadis mengenai dengan perintah menyelati janggut, cumanya hadis-hadis masallamat, dia ada dalam hadis tersebut al-i'lal wa tad'if. Hadis tu banyak mengenai menyelati janggut, tapi sebahagian besarnya ada yang ada illah, ada kecacatan, dan juga hadis yang lemah. Jadi dia tak boleh jadi wajib. Hadis ke-38, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai muddin faja'ala yadluku dhira'ihi, akhrajahu Ahmadu wa sahhahahu Ibn Khuzaimah. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa datang dengan 2/3 mud, 2/3 cupak. Dibawa datang air tu 2/3 cupak. Boleh okey. Faja'ala yadluku zira'ihi, dan juga dia menggosok zira'ihi, lengannya. Hadis dikeluarkan oleh ad-dalku yadluku, maknanya melalukan air pada anggota ketika basuh, dilalukan air. Zira'ain adalah bahagian ila tarfi isba'il wusta, daripada siku. Zira' ni daripada tangan, min kulli hayawan. Zira' tangan bagi setiap haiwan. Zira' mana kaki depan lah, kita sebut tangan bagi haiwan. Bagi manusia, tarfil mirfaq, dia bermula daripada siku, sampailah ke tarfil isbi' al-wusta, sampailah ke bahagian jari jemari yang tengah. Mana daripada tangan sampai ke siku, itu dipanggil zira'. Zira' daripada permulaan sampai ke jari sampai ke siku. Okey. Dalam hadis ini, larangan daripada membazir air ketika wuduk, dan dia adalah hukumnya makruh. Kita terlampau berlebihan air dalam berwuduk, makruh. Sebab Nabi sendiri 2 cupak je air ketika berwuduk. Bila kita buka air paip, kita basuh muka, gosok-gosok muka, paip kita tak tutup balik, dah berapa banyak lah membazir. Kemudian kita basuh tangan sampai ke siku, berapa banyak air tu jatuh, kita tak tutup sementara kita gosok-gosok tangan. Perkara yang kedua, at-taqdir bi sulusai muddin litaqrib wa laysa litahdid. Yang kata sukatan tu 2/3 cupak,
Itu dari segi takrib lebih kurang lah, bukanlah tepat, bukan tepat, mana pasti 2/3 tidak. Perkara yang ketiga, disunatkan tidak membazir pada air wudu, buka air secara perlahan. Yang keempatnya, disunatkan tadlik, menggosok anggota wudu ketika sedang berwudu. Yang kelima, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda bil muddi wa yaghtasil bis sa'i ila 5 amdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwuduk dengan satu mud, satu cupak je air. Dan Nabi akan mandi dengan satu gantang air. Satu gantang sampailah ke 5 cupak. Itu sukatan mandi Nabi lah, daripada satu gantang sehinggalah ke 5 cupak. Lebih kurang itulah. Abu Zar'ah telah mensahihkan daripada hadis Aisyah dan juga Jabir radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bis-sa'i. Nabi akan mandi dengan satu gantang air. Wa yatawadda bil muddi, Nabi akan berwuduk dengan satu cupak air. Okey. Daripada hadis ni jelas, kita ketahui hadis ni jelas. Nabi kata apa? Nabi kata faja'ala yadluku zira'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin, dibawa datang 2 cupak air. Berdasarkan daripada hadis ni, kita dapat ketahui Nabi laranglah untuk kita membazir. Mafhum pada hadis tu kita dapat faham. Membazir pada air Nabi larang. Dan Nabi nak bagi tahu akan datang satu kaum yang mana mereka berlebihan dalam wudu ni. Mereka berlebihan dalam wudu. Faman jawaza ma qalahu syari', berlebihan sampai membazir maksudnya. Orang yang mana syari' telah man jawaza ma qala asy-syari'u, siapa yang melampaui apa yang syariat kata, innahu yujzi faqad asrafa. Kerana sesungguhnya kalau dia basuh seperti mana dalam hadis Nabi itu dah cukup. Tapi disebabkan dia nak lebih sangat sempurna, maka jadi makruh sebab berlaku pembaziran. Tetapi yang ahsan, yang afdal adalah nak mengajar kepada kita dari sudut akhlak wal iqtida bih, dan kita ikutlah cara sukatan Nabi itu tak membazir air. Itu maksud dia. Dan padanya juga dalil pensyariatan ad-dalk. Dalk ni maknanya gosok pada anggota wudu. Dan padanya juga ada khilaf. Siapa yang mengatakan wajib, maka dia ambil dalil. Siapa yang mengatakan wajib, dia mengambil dalil dengan hadis ini. Sebab hadis ini perintahkan untuk takhlil dan juga perintahkan untuk imror akan air, iaitu ad-dalk, lalukan air. Okey? Siapa yang kata tak wajib? Jadi li'annal ma'mur bihi fil ayah al-ghuslu. Siapa yang kata tak wajib? Tak wajib apa tu? Tidak wajib tidak wajib menggosok. Wajib menggosok ni berdasarkan hadis ni. Kalau tak wajib menggosok, li'annal ma'mur bihi fil ayah al-ghuslu.
Kerana maksud daripada ayat ini, perintah dia adalah untuk kita basuh anggota wuduk. Bukanlah nak bagi tahu gosok, nak bagi tahu adalah basuh. Hadis ke-39 38 mengenai dengan menyapu kepala, dua telinga ketika wuduk. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li uzunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi, akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslimin wa huwa 'inda Muslimin min hadha al-wajhi bilafdhi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadlin yadayhi wa huwa al-mahfuz. Okey, kita lihat daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia kata dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang bukan air yang dia basuh kepala dia. Dia basuh kepala, bila nak basuh telinga dia ambil bukan air yang ada pada tangan dia, dia ambil air baru basuh telinga dia. Okey. Dalam riwayat Imam Muslim, mamasaha bi ra'sihi, Nabi sapu kepalanya bima'in dengan air ghairi fadli yadayhi, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala Nabi ketika berwuduk dengan air yang bukan lebihan daripada dua tangannya. Apa maksud bukan lebihan dua tangan? Dia ambil air baru, dia basuh kepala. Okey. Fiqhul hadis, disunatkan menyapu dua telinga pada ketika wuduk, zahirnya dan juga batinnya, dengan air yang baru, bukan air yang mana disapu kepala dan tangan tersebutlah disapu telinga, bukan. Wa yamsahu ma ma'an wa la yuqaddamul yumna. Kalau sapu telinga, sapu serentak, jangan belah kanan dulu belah kiri kemudian sapu serentak, tak perlu kanan dulu kemudian kiri, sebab telinga dalam anggota yang sama kepala, dianggap satu. La yustadallu bihadzal hadis ala anna al-ma' al-musta'mal la tasihhu at-taharah. Tidak mengambil dalil dengan hadis ini, iaitu air yang musta'mal itu tidak sah untuk taharah. Air musta'mal kita ambil wudu tak sah, kita basuh kencing pun tak sah. Lianna hadha ikhbarun 'anil ityan bima'in jadidin lirra'si wa la yalzam min dhalika ishtiratuhu. Okey, tak boleh mengambil dalil dengan hadis ini yang menyatakan air musta'mal itu adalah tidak sah mengambil wuduk ataupun basuh kencing dan juga berak. Kerana hadis ini nak beritahu mengenai dengan kedatangan air yang baru pada kepala air baru, kemudian di telinga pun air baru juga. Tidak, bila mana nak bagi tahu perlu pada air baru di kepala, wala yalzam min zalika ishtiratu, tidak lazimlah daripada demikian mensyaratkannya. Jadi boleh saja kita ambil air baru, sapu pula di bahagian kepala. Tadi buka paip, basahkan tangan, sapu bahagian kepala, ni sapu di telinga pula. Lepas dia basuh tangan, lepas dia basahkan tangan dia. Disunatkan menyapu kepala dengan air yang baru, bukan air dua tangan, air yang baru, bukan air yang telah diguna. Yundab akhdhu ma'un jadidun limashal uzunain. Disunatkan mengambil air yang baru untuk menyapu dua telinga, especially
apabila tidak ada di tangan dia kebasahan, tangan dah kering dah, bila tak basah, takfi limashil uzunain, maka memadailah untuk menyentuh, untuk menyapu dua telinga. Jadi disunatkan mengambil air baru, disunatkan mengambil air baru, tapi bukan disunatkan mengambil air baru untuk menyapu dua telinga. Terutamanya apabila tidak lagi tinggal ke atas dua tangannya, tak ada lagi kebasahan, basah, tangan dah kering dah. Perkara yang kelima, menyapu kepala itu adalah fardu wuduk. Disunatkan menyapu semua kepala. Menyapu tu fardu wuduk. Menyapu semua kepala itu adalah sunat. Dan juga sunat menyapu 3 kali, dan setiap satu kali dengan air yang baru, bukan guna air yang sama, guna air yang baru. Okay, alhamdulillah. Hadi, Hajah, alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi mengenai dengan italatul ghurra wa tahjil. Okey. Hadis ke-38, hadis yang ke-40, hadis ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Okey. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, umatku akan datang pada hari kiamat nanti, ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghur dan juga muhajjal, min atharil wudu, kerana kesan daripada wudu.
Kemudian Nabi kata famanistata'a minkum, siapa yang mampu di kalangan kamu an yutila ghurratahu falyutil, siapa yang mampu di kalangan kamu untuk memanjangkan ghurrahnya, maka hendaklah falyaf'al, dipanjangkan. Apa maksud ghurrah? Ghurran jamak adalah aghar, zu ghurrah, ghurrah ataupun ghurrun. Asal ghurrah adalah lam'ah. Lam'ah macam satu sinaran. Okey, lam'atu bayda, lam'atun bayda'u, satu sinaran putih, takunu fi jabhatil fars, yang ada pada dahi kuda. Summa stu'amilat, kemudian digunakan, orang Arab gunakan dalam penggunaan mereka gunakan untuk apa? Untuk wa tatwilul ghurrah. Kita tengok sekejap lagi, sekejap. Wa tatwilul ghurrah, memanjangkan ghurrah maksudnya adalah membasuh sesuatu daripada ubun-ubun kepala ni, bahagian depan kepala, wa ma yujawir alwajhi, dan apa yang jiran muka ni, yang bahagian tepi muka, zaidun alal juz'i alladhi yajibu ghasluhu, dan ekstra kita basuh lebih berbanding yang wajib. Contohnya yang wajib sampai sini je, segmen semua wajib, kita lebihkan sikit sampai ke telinga, itu disunatkan, tu dipanggil sebagai ghurrah. Okey, satu lagi dipanggil sebagai muhajjal, muhajjalin daripada tahjil. Dia satu benda yang sinaran yang putih yang ada pada kaki kuda. Wa huwa al-khalkhal, dipanggil sebagai khalkhal. Maknanya cahaya ni, cahaya yang bersinar daripada muka mereka, tangan mereka, kaki mereka pada hari kiamat. Wa tatwilul tahjil, dan juga panjang tahjil mereka, iaitu cahaya. Wa huwa ghuslun ma fawqal mirfaqain, dia basuh apa yang di antara lebih daripada siku, atas daripada siku dia basuh. Wa summiyan nur, dinamakan muhajjal ini sebagai cahaya yang jadi lahir pada tempat-tempat wuduk pada hari kiamat, sebagai ghurran wa tahjilan, kerana menyerupai dengan ghurratul fars, ghurrah al-fars, ghurrah kuda. Okey, kita lihat yang pertama sekali, fiqhul hadis dalam kitab Fiqhu Bulughil Maram. Al-ghurrah wa tahjil, Nabi kata inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Okey, bila sebut tentang ghurrah wa tahjil, adalah khususiat umat ini yang Allah Ta'ala jadikannya sebagai saksi ke atas manusia. Allah Ta'ala jadikan ghurrah wa tahjil, lebihkan basuhan pada muka, pada tangan, kaki, lebihkan basuhan. Okey, itu semua sebagai saksi bagi manusia pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keduanya adalah istihbab, disunatkan tatwil, lebihkan ghurrah wa tahjil ini, supaya zahirlah kesan cahaya, dari kesan terzahirlah kesan cahaya disebabkan wuduk tadi. Dalam riwayat Imam Muslim, fi wurudi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, datang mengenai dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi datang ke telaga Nabi, ke telaga Nabi Al-Kausar. Maka Nabi kata lakum sima, bagi kamu ada tanda,
laisat li ahadin ghairikum, tidak ada tanda tersebut kepada seorang pun selain daripada kamu. Siapa dia? Tariduna alayya ghurran, yang mana kamu datang kepada aku dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghurr, cahaya yang ada di muka, dan juga muhajjalin, yang beri cahaya pada kaki kuda. Okey. Nabi kata apa? Lakum sima laysat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghairan muhajjalin, kamu datang dalam keadaan muhajjal, min atharil wudu, kerana kesan daripada wudu. Satu jemaah di kalangan ahlul hadis mengambil dalil dengan hadis ini, bahawasanya wudu di kalangan wudu adalah di antara khususiat umat ini, maka Allah Ta'ala telah menambahnya sebagai kemuliaan bagi umat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wudu ini sebenarnya telah sabit, telah ada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Yang dikhususkan, yang tak ada pada umat terdahulu, ada pada umat Nabi Muhammad, itu dipanggil sebagai ghurrah wa tahjil. Okey. Jadi hadis ni, satu jemaah di kalangan ulama hadis, mereka mengambil dalil. Mereka kata wudu itu adalah khususiat umat ini. Sebenarnya wudu ini umat sebelum ini dah ada lah, cuma mereka berbeza dari sudut ghurran dan juga muhajjalin, itu mereka tak ada. Perkara yang ketiga, dipanjangkan, disunatkan panjangkan ghurrah dan juga tahjil, walaupun kedua-dua ni bukannya wajib, tetapi aqluhu alal istita'ah, dan allaqahu, walaupun dia tak wajib ghurrah dan juga muhajjalin, tahjil, tetapi Quran, hadis telah menta'alikkannya dengan istita'ah. Man istata'a minkum, man istata'a minkum, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang boleh untuk panjangkan, siapa yang boleh untuk apa ni, untuk ghurrah dan juga tahjil, maka dia buat. Hadis yang ke-41, at-tayammun fi tuhur. Perkataan ghurrah dan juga tahjil telah diisti'arahkan, kesan daripada wudu, isti'arah, dipinjamkan kalimat ini pada wajah dan dua tangan dan juga dua kaki bagi manusia, iaitu mereka di akhirat nanti akan putih apa, wajah, kaki dan tangan mereka bercahaya. Kalaulah dia wajib, contohlah, kalaulah dia wajib, sudah pasti hadis tidak menyebutkan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, sebab kalau wajib dia tak letak man istata'a minkum. Hadis ini juga disyariatkan memanjangkan, melebihkan pada basuhan ghurrah dan juga tahjil,
Ulama berbeza pandangan mengenai kadar yang disunatkan. Ada yang kata daripada siku sampai ke lengan. Okey. Basuh kaki daripada kaki sampai ke lutut. Tapi pastikan tidak terbuka aurat depan manusia yang lain lah. Kita lihat hadis yang ke-41. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyukainya yang belah kanan. Dia pakai slipper belah kanan. Kalau dia nak ambil air, dia nak sikat rambut, dia sikat belah kanan. Dia nak bersuci dengan tangan dia, wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih. Untuk bersuci, ambil wudu, mandi wajib, dahulukan anggota yang kanan. Okey? Dan pada semua urusan, kalau boleh urusan yang baik, tetap didahulukan yang kanan. Nabi sikat rambut, duhnun wa sya'rih. Nabi ada minyak rambut, kemudian Nabi sikat dia. Nabi akan mulakan belah kanan, kemudian belah kanan, kemudian baru belah kiri. Setiap amalan-amalan yang baik, yang dianggap baik, bukan amalan yang jahat, amalan yang kotor, maka dianggap baginya yang kiri. Kalau benda itu kotor, basuh kencing, berak ke, basuh najis, tai ke, dia guna ke tangan kiri. Masuk ke toilet tangan kaki kiri. Okey, fahuwa am, makhsus, dia perkara yang umum yang telah dikhususkan. Fiqhul hadis. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengagumkannya at-tayammun. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada sempena kebaikan. Kerana ashabul yamin adalah ahlul jannah, ahlul syurga. Yang kedua, at-tayammun qa'idah mustamirrah fi syara', iaitu menganankan ini satu kaedah yang berterusan dalam syariat daripada babut takrim wa tashrif, dan disunatkan juga membelah kanan fi kulli syai', setiap sesuatu. Maka nadidduha maka nadiddu ma sabaqa kadukhulil khala' wal khuruj minal masjid wal imtikhat wal istinja' wa khalq al-thawb was sarawil wal khuf وما أشبه ذلك فيستحب التياسير فيه وذلك كلها بكرامة اليمين والشر فيها. Kita lihat dalam fiqhul hadis ini, tak sepatutnya melawan, tidak sepatutnya bertentangan yang masa baqa, apa yang telah terdahulu, seperti mana masuk toilet kaki kiri, keluar daripada masjid pun kaki kiri, wal imtikhat, buang hingus belah kiri, kemudian wal istinja, basuh kencing berak dengan tangan kiri, wa khala'a as-sawb was sarawil, buka baju, buka seluar belah kiri dulu, kemudian belah kanan, kalau pakai belah kanan dulu. Wa ma ashbah dzalik fa yustahabbu tayassur fihi, disunatkan untuk dia tayasur,
mengirikan. Tapi bukan semua keadaan. Beberapa keadaan yang selalunya Nabi akan suruh duduk. Keadaan yang selalunya apa? Keadaan yang selalunya Nabi akan keadaan selalu Nabi akan pergi ke sebelah kanan, ke mana menganankan. Tapi benda-benda yang biasa atau benda-benda yang kotor, Nabi akan pergi ke belah kiri. Kemudian takdim, mendahulukan yang kanan berbanding yang kiri, sama ada tangan, kaki pada wudu adalah sunat. Kalau dia buat pertentangan, maka itu maka tak dapatlah pahala afdal ataupun yang aula. Sah wudu'nya. Wa hadha sababu zikrul hadis huna. Wudu' sah, tak ada masalah. Al-ibtida' bil yasar, mulakan dengan kiri, makruh. Wa in kana majziyan, walaupun ianya memadai dan juga sah wudu' tersebut. Sebagai anggota wudu' tidak disunatkan padanya at-tayamun. Contohnya dua telinga, tak perlu telinga kanan, telinga kiri basuh serentak. Wal kafan, pergelangan tangan, tak ada pergelangan tangan kiri, pergelangan tangan kanan, dua-dua basuh serentak. Wal khadan, dua pipi, tak ada pipi belah kanan, pipi belah kiri, tak ada, serentak. Bal yutahhirani, bahkan mereka membasuh serentak lah. Semua yang saya sebutkan tadi, sekira tak boleh, mungkin tangan dia terputus sebelah ke, quddimal yamin, maka didahulukan yang kanan, maka dahulukan yang kanan, bantu. Dahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Contohnya kalau dia susah, orang yang kudung, tangannya ada satu je, jadi dia buat belah kanan tu, kemudian baru belah kiri. Okey, insya-Allah kita akan sambung muka surat, sambung pada hadis yang ke-43. Okey, hadis yang ke-43 dalam Bulughul Maram. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.